Ahmad Zuki, Saudara Arif, Muslim Ahmad, Atan Madi, Zubaidi dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saudara Izzat, apa khabar Izzat Amir? Basim Amin, Zubaidi sebab saya harus melaporkan kedudukan COVID hari ini. Jadi, Ruby, terima kasih Bi, Desi, Yardi, Izzat Amir kari bawai mak dah tu makan nasi malam-malam. Fuad, berhati-hati. Salam tu, terima kasih Fairuz, Azman. Laporan apa hari ini 3 Mac, kes baru sejumlah 1745. Ada peningkatan sebab semalam 1555, hari ini 1745, menjadikan jumlah keseluruhan 305,880 warga yang dijangkiti virus corona yang terkumpul dan mengundang kematian sejumlah 7. Jadi jumlah kematian keseluruhan adalah 1148. Di Sabah ada peningkatan. Di Sabah ada peningkatan, semalam 53, hari ini 95. Bagaimanapun 2 digit, tidak lagi 3 digit, alhamdulillah. Sebab di Labuan dah 3 hari berturut-turut sifar COVID-19. Cuma di Sarawak masih lagi beredar pada 139. Semalam 159. Ada penurunan. Di Kedah semalam 11, hari naik 40 pula. Cuma di Penang, alhamdulillah, daripada 106 dia turun 2 digit, 90. Tapi di Perak ni merunsin gayup. Macam mana ni Yop? Semalam 63, hari ni naik pula 136. Di Selangor, alhamdulillah, terus berkurangan. Semalam 672, hari ini 640. Di Kuala Lumpur, alhamdulillah, ada penurunan kepada 2 angka, 2 digit. Semalam 145, hari ini 92. Di Putrajaya 1 semalam, hari ini 3. Di Negeri Sembilan juga, semalam 115, hari ini 24 sahaja. Alhamdulillah. Cuma di Melaka ada peningkatan. Semalam 11, hari ini 36. Jadi Johor yang merisaukan saya sebab trend dia masih lagi. Kemarin 490, semalam turun 163, hari ini naik balik 376. Ya saudara, di Pahang juga meningkat. Jadi Johor, kalau Johor meningkat, di Pahang pun meningkat. Daerah Segamat, zon hijau, sifar COVID. Ya saudara Azami, sebab di Johor 376. Tapi bukanlah di kawasan saudara, bukan di Segamat. Saya yakin ini mungkin di kawasan yang banyak kilang. Di Pahang 36, di Terengganu 5, turun. Di Kelantan juga turun, semalam 46, hari ini 33. Alhamdulillah, 2 hari berturut-turut warga Perlis mampu mengekang, memutuskan jaringan COVID-19. Hari ini juga sifar. Kita mengharapkan agar warga Perlis berterusan untuk kita segera memutuskan jaringan ini. Nampaknya trendnya ada menurunan. Saudara Ramsyah, apa khabar? Waalaikumsalam. Dan beliau mungkin salam pada teman-teman yang lain. Saudara Ramsyah daripada Muar Johor. Saudara, meskipun sudah lebih 72 juta warga Amerika diberikan suntikan vaksin, namun jumlah kematian di negara Angka Sem itu sudah menjengah sejumlah 515,000, lebih daripada setengah juta. Itu 515,985 orang. Dan semalam saja saya melihat laporan daripada CNN, sejumlah 1,328 kematian di Amerika. Dengan jumlah terkumpul mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah 28,704,754 dan disahkan dijangkiti COVID-19. Dan semalam sahajalah, sehari saja di Amerika, 40,277 orang dijangkiti wabak COVID-19. Oleh itu, kita harus menjadikan ini sebagai iktibar supaya kita dapat terus menerus mengekang jaringan COVID-19 ini. Saudara, sebagaimana saya nyatakan semalam, Berhormat Menteri Pertahanan, Menteri yang menjaga haiwan keselamatan dalam aspek COVID-19, Datuk Ismail Sabri, beliau telah mengumumkan bahawa 4 negeri telah pun ditukar daripada PKP kepada PKPB. Jadi cuma dia kata hanya rentah daerah saja dibenarkan. Jadi status Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Pulau Pinang ditukar kepada PKPB bersyarat dia berkuat kuasa 5 bulan, 2 hari lagi. Jadi warga Selangor, warga wilayah, berusahalah untuk kita mengekang supaya daripada PKPB ini tak ada lagi.
Itulah laporan COVID-19. Jangan lupa e-commerce berhubung dengan Azhar 0133041241. Jangan lupa dan apa ini rendang tok dan juga ini kuih baulu berdal ibunya. Ataupun berhubung dengan Siti Fareha untuk saudara mengiklan produk saudara. 0177114300 sama ada saudara berhubung dengan Azhar ataupun Siti Fareha. Tapi bila berhubung dengan Siti Fareha, biarkanlah dia sibuk dengan dia punya dendeng manis Siti Fareha. Di dapur masih lagi kungkang-kungkang sibuk. Ataupun saudara perlukan di kawasan Lembah Kelang ini yang mahukan buah-buahan segar, berhubunglah dengan Syauqi 0123575703. Bagi yang tinggal di kawasan Batu Cave di Sungai Tua, bertandanglah ke gerai MPS Jalan Sungai Tua, ataupun di Kafeteria Jawi sebelah Masjid Negara untuk menikmati sedapnya pelbagai daging, ikan, ayam, itik, makanan ala Negeri Sembilan di Salai, iaitu Salai. Ataupun boleh memesan kepada saudara Firhat 019-342-2121. Saudara, itulah e-commerce kita hari ini. Berpolitik juga. Kalau boleh yang nak berniaga tu berniagalah. Kerana apa ni saudara, daripada Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari ayahnya yang mendengar daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki, iaitu gaji ataupun upah, maka apa yang diambilnya selepas itu adalah khulul, iaitu pengkhianatan. Ini hadis riwayat Abu Daud yang ke-2943. Status hadisnya hadis sahih. Jadi pengajarannya, setiap orang yang dilantik sebagai pekerja dan dibayar gaji oleh majikan, sama ada kerja dengan kerajaan dan dapat gaji, maka mereka cuma boleh mengambil hasilnya daripada gaji yang dijanjikan. Lebih daripada itu, jawabnya memanglah iaitu baginda Rasulullah mengatakan bahawa mereka itu melakukan qulul, iaitu yang tidak diizinkan oleh Allah SWT walaupun undang-undang. Apatah lagi kalau mereka melakukan rasuah. Astagfirullahalazim. Jadi orang yang mengambil upah selain daripada ditetapkan oleh majikannya yang bukan haknya adalah suatu pengkhianatan. Pengkhianatan itu boleh dalam pelbagai bentuk seperti wang ringgit, diskaun, komisen, rebate, bonus, potongan, peratusan. Jadi saudara berhati-hati. Jangan kita sampai ke tahap yang sebegitu, kerana rezeki yang dibawa balik pulang keluarga, kalau diberi anak isteri kita makan dengan hasil yang tidak baik, maka ia akan menjadi darah daging yang tidak baik. Bersamalah kita menjaga saudara supaya negara rahmah, ummah sejahtera. Hadis tadi kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Johor. Saudara, salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan kerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini, siapa yang derhaka? Siapa yang derhaka? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun daripada Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Pak Nazir daripada Perlis. Di Perlis sekarang ni dah sifar. Sebenarnya itu saudara, saya mohon kepada saudara untuk like dan share, memberi semangat pada saya nak baca pantun pun dan semangat juga saudara ya. Saudara Man JB, what I need from you is a share. Memanglah melompat-lompat tu Man. Kata Pak Nazir, mengibar panji seperti dianjur, walau berada di hujung galah. Kalau berjanji, biarlah jujur, jangan ada sekelumit helah. Cantik pantunnya. Kemudian pantun kedua, Bang Ali sama Kak Nah menjamu selera, duduk sepakat. Ada wakil tidak amanah, pura-pura bagai malaikat. Itu beliau menegur pemimpin ya. Saudara Nasir Mansur, apa khabar Saudara Cik? Itulah tadi dua kiriman pantun daripada Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir berkongsi sawan malam, berkongsi pantun dengan saya dan pelayar-pelayar yang berkesempatan mendengar pantun yang saya bacakan. Bukan pantun saya, pantun daripada Pak Nazir. Dan saudara jangan lupa, peringatan lagi pada saya, saudara boleh masuk, saudara boleh memberi pandangan, tapi saudara harus bertanggungjawab. Saudara Hamdan, Datuk komen sikit ni. So komen sikit pasal apa parlimen. Sebentar lagi.
Memang ada dalam pencerahan saya. Malam ni panjang sikit. Jadi share dan like supaya teman-teman lain juga boleh mendapat pandangan dan pencerahan. Jadi sekali lagi saya ingatkan saudara, apa saja yang tertulis saya catatkan dalam ini, saudara bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak dapat menyantuni satu persatu ya. Saudara kena ingat, kebajikan didahului, rakyat disantuni. Sebab hari ini masih lagi tak ada jawapan, tak ada pengumuman pun sama ada moratorium ke ataupun bantuan prihatin, tak ada dari pihak pemerintah. Harga barang berterusan naik. Kemudian Kumpulan Wan Sebenar Pekerja kena tunggu hari ini dah 3 bulan, lagi 5 hari. Selepas 5 hari nanti barulah kita tahu untung nasib kita. Apakah ada, dapat asina dan sebagainya. Cuma dalam kenaikan harga barang apa semua ni, saya ingin menyantuni kiriman anak-anak muda kita yang belajar di IPT. Katanya isu besar sekarang ni adalah dia di UiTM Pulau Pinang. Kerana pelajar-pelajar dia diminta untuk membayar wang kolej walaupun mereka tidak dipanggil lagi untuk hadir meneruskan kuliah secara bersekemuka. Begitu juga tiada bantuan dari kerajaan untuk mahasiswa. Sedangkan dulu masa Barisan Nasional memerintah, mahasiswa banyak dapat benefit dan sama ada segi voucher buku, BRIM dan sebagainya. Tapi tambahan pula ekoran daripada pandemik, maka ramai mahasiswa yang terjejas kerana perlu menghabiskan wang untuk membeli data-data. Betul katanya ada kerajaan memberi bagi internet percuma, tapi tidak mencukupi. Walau apa pun katanya ada mahasiswa yang dapat bantuan PTPTN, ada lagi yang masih tertunggu-tunggu. Apakah mereka memperolehi bantuan pinjaman PTPTN? Ada juga yang tak dapat. Jadi dalam keadaan begini, mereka di kampus itu takkan nak mengharapkan food bank, takkan nak mengharapkan mahasiswa kena makan Maggi dan sardin aja. Jadi pihak pimpinan perlu, Datuk Noraini kena lihatlah, santuni pelajar-pelajar mahasiswa kita di pusat-pusat pengajian tinggi. Ya, ini saya ingin santuni. Saudara alias Cik Saleh yang ada hanyalah projek membeli katak. Itulah keadaannya. Begitu juga saya santuni saudara scan dari Sabah. Dia kata Assalamualaikum tu, semakin penatlah dia kata, dan pening, malah membosankan dengan sistem politik kini. Apa dah jadi sebenarnya kini? Ini di Sabah, saudara scan di Sabah. Dia kata kita rakyat macam nak mendukung UMNO, tapi mereka di atas tu buat relax saja. Sedangkan kehidupan semakin sengsara dan pelbagai masalah kehidupan dan restriction yang dibuat. Jadi apa nak jadi dengan negara ini? Ya saudara scan jangan salahkan UMNO saja. UMNO hanyalah mendukung saja kerajaan. Kerajaan sekarang ini kerajaan Tan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional. Cuma saya agak tertarik hati membaca Twitter daripada Datuk Seri Najib. Sedap saya baca. Pagi tadi saya buka saya punya telefon, nak buka dalam internet. Datuk Seri Najib dia kata, sebab apa korang petik nama saya dalam online poll ni? Rupanya ada poll ada poll siapa yang calon untuk jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi dia pun bertanya, sebab apa kau orang petik nama saya dalam online? Saya bukan presiden parti dan saya tak terfikir pun nak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan. Kerana keutamaan saya sekarang ini hanyalah untuk membersihkan nama saya daripada tuduhan-tuduhan mahkamah, warisan daripada Pakatan Harapan. Jadi tapi kedua-dua poll ini memberi gambaran bahawa JKOM ni kurang buat kerja lah katanya. Sebab tiba-tiba nama Datuk Najib naik semua, getinya JKOM tak buat kerja lah. Dia kata, Datuk Najib, saya ketawa macam tu. Dia kata, come on lah JKOM. Kedua-dua poll masih dibuka. Keep it up. Don't give up. Jaga-jaga, dia kata. Bahawa peruntukan 45 juta tu nanti takut nanti ditarik balik. Rupanya suka berjenaka rupanya mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib. Datuk Seri, saya ketawa baca benda gitu. Keep it up. Itu ayat dah. Kemudian don't give up. Getinya JKOM ni tak lama lagi tu putuslah dia punya bantuan yang dia nak. Kalau tak ada duit nanti barulah mereka tahu. Kemudian saya rentetan daripada itu sebuah NGO. NGO ni badan bukan kerajaan, anti rasuah. Ini merupakan badan terbaru yang menuntut penjelasan berkenaan laporan yang mengaitkan bekas Gubernur Bank Negara Malaysia Zeti Akhtiar Aziz dan keluarganya dengan skandal YMDB.
Center to Combat Corruption and Kronisma juga menyasarkan Dr. Mahathir Mohamad dengan membangkitkan tindakan Perdana Menteri itu yang melantik ZT sebagai Majlis Penasihat Kerajaan selepas PRU 14. Jadi C4, kita panggil dia C4, mengatakan adakah Dr. Mahathir tahu tentang perkara ini? Pelantikan ZT sebagai ahli majlis sebut menjejaskan usaha mencari kebenaran di sebalik skandal YMDB. Ia juga memberi kesan terhadap pelantikan sebagai pengurusi permodalan nasional berhad. Jika hal ini dalam pengetahuan Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin, maka ia adalah satu salah guna kedudukan. Itu tuntutan daripada C4. Dalam C4 mengulas laporan dalam The Age yang maklumkan ada wang apa yang diberi, yang dibayar oleh Jolo dan sebagainya. Jadi kata C4, hakikat yang merisaukan berkenaan pendedahan ini adalah jika ia memang ada kebenaran, maka wibawa Bank Negara Malaysia secara keseluruhannya akan dilihat terjejas dan menunjukkan adanya unsur-unsur subahat korupsi. Ini keadaannya yang Sipo lontarkan. Dan tadi sebelum saya mempencerahan ni, saya terbuka portal daripada BBC Parlimen yang melaporkan dalam internet, dia kata polis telah pun pihak polis mengesahkan sedang menyiasat suami bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtiar, iaitu Datuk Dr. Taufik Aiman, berhubung dakwaan berkaitan skandal YMDB. Siasatan dibuat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram ataupun AMLA TF PUAA. Demikian menurut pengarah jabatan itu, iaitu Zainuddin Yaakob. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial mengesahkan siasatan masih dijalankan terhadap Taufik di bawah Seksyen 4/1/A AMLA TPWA berhubung penerimaan dana yang dikaitkan dengan YMDB dalam akaun bank miliknya di Singapura. Jadi katanya memandangkan siasatan teks ini melibatkan keterangan di Malaysia dan juga di luar negara. Jadi PDRM sedang mengambil tindakan susulan di bawah Akta Bantuan Bersama dalam perkara jenayah 2002 bagi mendapatkan keterangan yang berada di luar negara, kata Zainuddin dalam kenyataan hari ini. Jadi pegawai polis Zainuddin juga menggesa orang ramai agar tidak membuat apa-apa kenyataan ataupun spekulasi melalui mana-mana platform sehingga siasatan polis selesai dan hasil siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Jadi kita mengucapkan tahniah kepada polis kerana mengambil tindakan untuk menyiasat. Ini, dan paling penting sekali, kita mengharapkan kalau boleh usahakanlah supaya Jolo dibawa balik, usahakanlah supaya Nek Faizal juga dibawa balik untuk kita mengetahui keadaan sebenarnya. Itu yang saya dapat setakat hari ini. Dan berhubung dengan mahkamah, alhamdulillah saudara, hari ini UMNO berjaya menang dalam kes semakan kehakiman ataupun judicial review di Mahkamah Persekutuan. Jadi keputusan hari ini pada jam 11.50 tadi, di mana 5 hakim yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Mohamad sebulat suara menolak kes saman tersebut berdasarkan pada fakta kes. Pertama, 16 orang yang membawa kes itu bukan lagi ahli UMNO mengikut Perlembagaan UMNO pasal 20.7. Kedua, Seksyen 18C Akta Pertubuhan tidak bertentangan dengan Artikel 121 Perlembagaan Persekutuan, bahawa apa jua keputusan parti politik tidak boleh dicabar di mahkamah. Ketiga, isu semakan kehakiman juga telah menjadi akademik kerana UMNO telah pun melaksanakan proses pemilihan pada Jun 2018. Empat, jelas bahawa adalah menjadi satu polisi awam, iaitu public policy, bahawa mahkamah tidak akan mencampuri urusan parti politik. Jadi peguam yang mewakili UMNO adalah Datuk Afarizam Harun, sementara 16 orang yang menuntut itu diwakili oleh Hanif Katri, sementara mewakili RS ialah Tuan Syamsul Bolhasnan. Kejayaan itu disambut dengan gembira dalam Twitter kiriman daripada Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, menyatakan bahawa rasa syukurnya kepada Allah SWT. Jadi bagaimanapun, saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan, dia kata bagaimanapun katanya, rakyat kenal siapa yang berkhianati Kerajaan Melayu Melaka, itu Sikito dan Raja Bendalia. Tetapi 16 orang pengkhianat
Ini akar umbi langsung tak tahu mereka siapa. Dan mereka tertanya-tanya siapa mereka ini. Jadi dia kata Presiden SUA perlulah memberitahu supaya nama-nama mereka ini tidak lagi. Kerana kita tak tahu masa akan datang mereka pula minta nak jadi ahli dan sebagainya. Ya, kerana kita mahu menjaga parti UMNO ini sebaik mungkin. Dan sementara itu Puan Mariam Siddiq. Mariam Siddiq juga menghantar kiriman pada saya. Dia kata beliau melakukan sujud syukur dengan keputusan mahkamah. Alhamdulillah katanya UMNO Parti Keramat. Begitulah saudara, ramai mengantar pada saya menzahirkan kesyukuran atas kes ini mana UMNO tidak boleh diharamkan di mahkamah. Cuma dia bertanya pada saya, Puan Mariam Siddiq, dia kata Datuk bercerita tentang apa menarik sokongan. Kalau yang berjawatan tu sayang nak melepaskan jawatan mereka, apa kata yang tak berjawatan saja yang berundur dan menyokong kerajaan. Sebab kita katanya kita rakyat peninglah apa masalah dengan MP-MP iaitu ahli-ahli Parlimen UMNO ni sebenarnya. Sebab saya katakan inilah keadaannya yang berlaku, adanya mereka-mereka dalam UMNO yang hanya melihat untuk kepentingan diri. Saudara Habib pula dia menghantarkan persoalan. Ni saudara Habib dia kata sejak dulu dia kata saya masih keliru. Dia pun ingin pencerahan daripada saya, kenapa perlu ahli Parlimen UMNO menarik diri? Apa akan terjadi seterusnya pada kerajaan PN ini? Jadi beliau menginginkan pencerahan. Saya ingin beri jawapan. Jadi waktu kita menubuhkan kerajaan waktu itu untuk menyelamatkan negara kita yang terumbang ambing kerana waktu itu tidak ada kerajaan. Dan bagi Presiden UMNO dan ahli Majlis Tinggi waktu itu merasakan bahawa rakyat telah memilih Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Biarlah mereka meneruskan. Sebab itu Presiden UMNO tidak menuntut apa-apa. Kita berlapang dada, yang paling penting untuk menyelamatkan keadaan. Tetapi malangnya sikap kita berlapang dada, sikap UMNO yang menyokong Tan Sri Muhyiddin tidak diambil peduli, tidak disantuni. Malahan saban hari pimpinan dalam Parti Pribumi menyinggung ahli-ahli UMNO. Malahan saban hari kita melihat bahawa UMNO ini dijengkelkan oleh mereka. Jadi mereka merasakan dengan walaupun dengan hanya 6 kursi yang diorang ada menjadi kerajaan Perdana Menteri, dan mereka pula menyalah kepada UMNO. Jadi UMNO saban hari sampai masanya fed up lah. Sebab itu kita merasakan okey, enough is enough. Dan yang paling penting, cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh UMNO. Seperti contohnya, sebab UMNO inilah parti yang memperjuangkan soal rakyat. Okey? Jadi apa yang kita cadangkan? Kita cadangkan moratorium, tidak terlaksana. Kita cadangkan kumpulan masa kerja, tidak terlaksana. Kita mahu supaya kehidupan rakyat disantuni. Menjeritlah Datuk Seri Najib, menjeritlah Datuk Seri Zahid Hamidi, menjeritlah Datuk Ahmad Maslan, tidak disantuni. Jadi akhirnya pimpinan UMNO kata cukuplah. Tambahan pula apabila pimpinan daripada peringkat akar umbi sudah merasakan di peringkat bawah pun mereka mendabik dada, mengatakan UMNO ni sombong dan sebagainya. Cuma yang menghairankan kita hari ini juga menyambut kejayaan UMNO memenangi perbicaraan di Mahkamah Persekutuan mantan Setiausaha Agung UMNO. Saya hairan Datuk Seri Anwar Musa bila dia mempersoalkan keputusan Majlis Tinggi. Sebab kerana dia mempersoalkanlah keputusan itu. Dia kata kenapa tak bawa dalam PAU. Jadi keputusan penting parti dia boleh dibuat dalam biro politik. Takkan dia tak tahu dia mantan Setiausaha Agung. Majlis Tinggi dan PAU pun boleh juga buat keputusan. Dia tak perlu semua nak tunggu PAU. Kalau nak tunggu Perhimpunan Agung UMNO ataupun PAU, jadi setiap keputusan parti kita tunggu setahun lah, setahun sekali. Jadi sepatutnya Majlis Tinggi buat keputusan, hormatilah. Saya nak baca yang viral dalam internet, kenyataan Anwar Musa. Saya rasa tak patut dia mengeluarkan kenyataan. Dia kata kita difahamkan. Ini sebenarnya saya tahulah sebab dia anggota kabinet, mungkin dia dipanggil oleh Tan Sri Muhyiddin. Dia kata kita difahamkan pada 26 Februari lalu Presiden UMNO ada menulis surat kepada Presiden PPBM Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mak Yassin memaklumkan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang bermusyarat pada 19 Februari di Janda Baik bahawa 1. Tidak ada kerjasama dengan Bersatu dalam PRU15. 2. UMNO berpendapat kebersamaan UMNO dalam kerajaan hanyalah sehingga Parlimen dibubarkan. Sebagai ahli katanya, kita berhak mengetahui apakah berita ini benar.
Jika benar, kenapa Ali tidak diberitahu mengenai tindakan tersebut? Ali juga perlu tahu katanya, apakah benar dua perkara tersebut sememangnya diputuskan oleh mesyuarat MKT. Jika benar, tentu Ali mahu tahu rasional keputusan itu dibuat. Dia mempersoalkan pula. Sedangkan itu adalah keputusan mengikut kehendak akar umbi. Ini bukan kehendak Presiden UMNO. Ini bukan kehendak Majlis Tinggi. Ahli Majlis Tinggi menyantuni kehendak ahli-ahli UMNO kepada akar umbi. Dah cukup dah, tak mau bekerjasama lah dengan PPM ni. Jadi dia kata sekiranya benar keberadaan UMNO dalam kerajaan hanya sehingga Parlimen dibubarkan, apakah antara tarikh pemubaran hingga PRU nanti diadakan, UMNO tidak berada dalam caretaker government? Dia mempersoalkan soal jawatan. Mempersoalkan sebagai jawatan sebagai menteri. Itu yang lebih penting pada dia. Sebab itu dia marah. Sebab itu dia menyerang Presiden. Sebab itu secara terbuka dia buat begini. Sedangkan ini rahsia antara Presiden dengan Presiden. Datuk Zahid ni kira berlapang dada lah. Menghormati sebab dia sebagai Perdana Menteri. Sebab dia Presiden Parti. Okey, hantar surat. Menyatakan keputusan. So you be prepared. Perdana akan datang. Kita bertanding siapa nak jantan. Yang kamu dapat tahu cerita, yang kamu nak sanggah apa benda? Who are you? Kamu tidak lagi ada local standard. You bukan ahli Majlis Tinggi UMNO pun. Kamu bukan siswa agung UMNO. Jadi nak sibuk ni apa hal? Nak dedah semua orang, nak tunjuk seolah buruk lah nampaknya ZMD ni. Kalau kamu rasa kamu layak bertanding, silakan. Lepas Perhimpunan Agung UMNO nanti ada musim pertandingan, berkempenlah kamu. Ini keadaannya. Jadi dia kata tidak akan dibuat dalam keadaan dapat tarikh PRU belum diputuskan memberi disadvantage kepada UMNO. Disadvantage apa benda? Yang beria hendakkan sangat ni berada dalam kabinet is kamu. UMNO tak fikir pun ahli-ahli akar umbi dah tanda. Janganlah kamu membuat naratif cerita bahawa kalau UMNO tak adalah kerajaan, kehilangan. Apa untungnya sekarang? Warga UMNO keseluruhan, 3.7 juta ahli UMNO yang berada dalam UMNO sekarang ni, apa keberhasilan, apa keberuntungan yang kita dapat? Malahan apa yang berlaku di Johor. Menteri Besar Johor nak melantik ketua-ketua kampung pun disinggung oleh PBM. Dipertikaikan. Adakah kamu tahu? Ini saya melihat keadaan ini. Dia kata tidak bekerjasama dengan PBM berarti tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional yang terdiri dari ahli gabungan parti-parti PBM, PAS, Gerakan, PBS, tak. Apakah ini menguatkan atau melemahkan parti? UMNO tak pernah bersandar pada orang, bukan cakap besar lah. Sebagaimana kenyataan Yang Berhormat Tunku Razali berkali-kali, UMNO tak ada bersandar. UMNO berdal sendiri. UMNO Barisan Nasional sejak merdeka kita bertanding sendirian. Dia apa nak fikirkan sangat? Dia kata kalau sudah buat keputusan tidak bersama dengan PBM Perikatan Nasional, maka ahli mahu tahu UMNO mahu bersama dengan siapa. Nak kerjasama dengan siapa? Bersendirian atau dengan PKR dan Anwar, dengan DAP dan Lim Kek Siap, jajaran baru. Dia masih lagi dengan perkataan. Kita nak tanya dia, yang kamu sambut, kamu sebagai ahli kabinet sambut kehadiran dua orang ahli daripada PKR tu apa benda? Nak bercakap sangat soal perpaduan kaum, nak bercakap sangat soal perpaduan bangsa, apa bendanya? You have to answer this. Lain tak ada, bahawa mesti tuduh Zahid nak bawa UMNO ni nak bekerja dengan DAP. Sejak bila? UMNO tidak pernah, sejak merdeka. Sejak merdeka UMNO tidak pernah membuat jajaran bekerjasama dengan DAP sebab kita ada MCA. Cuma waktu bila tumbangnya kerajaan perikatan di Pulau Pinang, waktu itu maka Tun Razak memikirkan untuk kebaikan bersama, bawalah gerakan. Dan bila Pulau Pinang diperintah oleh DAP, tak ada pula UMNO tu hegeh nak bersama dengan DAP. So you, apa argument you ni sebenarnya? Jadi saya cakap sebagai ahli kita menunggu penjelasan para pemimpin. Sudah lama akar umbi dalam kekaburan. Akar umbi tak kabur. Akar umbi dah jelas. Dah jelas. Tadi bila kenyataan dia keluar tu disambut oleh warga UMNO dengan keseronokan. Malah yang saya dapat terima dalam wall saya, beribu. Syukur tu UMNO tak ada lagi dengan PBM. Syukur tu UMNO dah sedar. Cuma nak tanya apa nak jadi pada menteri-menteri, apa nak jadi ahli parlimen kita, bila nak tarik sokongan. Saya nak bercakap sebab itu Tan Sri Anwar Musa ni lain tak ada nak menyelamatkan kerajaan Tan Sri Muhyiddin kerana dia jadi menteri. Kamu nak jaga tembolok kamu nak jaga jawatan kamu, maka kamu sanggah UMNO. Warga UMNO tidak begitu. Ni
Sebab itu kenyataan sebut disanggah oleh pelayar saya. Dia kata Anwar Musa ni cerita dalam parti. Sepatutnya eloklah diceritakan dalam ni, elok diselaikan cara dalaman. Ni macam nak kritik presiden aja. Mau bikin kacau dong. Sebab kerana kuasa dia dalam UMNO dululah. UMNO jadi hau biru. Itu memang betul. Dan dia mempengaruhi presiden supaya menerima. Saya ada dalam mesyuarat tu. Dia tak boleh bohong. Kemudian Amy Sharif. Saudara Amy Sharif dia hantar kiriman saya. Ini ramai banyak sangat kiriman hari ni. Sebab dia kata dia kata Datuk sebut 145 bahagian UMNO yang buat keputusan menolak PBM pada PRU 15 sebagai anak jantan memang tepat. Cuma di mana 46 bahagian lagi tu? Harap Datuk dapat mengulas sikap kebertinaan 46 bahagian UMNO berkenaan. Mengapa baki 46 bahagian UMNO tidak buat keputusan yang sama? Ke mana kiblat politik mereka? Bahagian mana mereka itu? Jadi minta saya memberi pencerahan. Dia kata bantai lah tu. Saya tak nak bantai lah. Jadi kerti sekarang ni tim A dan tim B berlaku macam zaman Mahathir dulu. Jadi sewajarnya lah dia menyokong. Sewajarnya Presiden UMNO bertindak tegas. Panggil mereka itu dan minta penjelasan bertulis. Minta ketua bahagian, minta ketua wanita, ketua pemuda puteri memberi penjelasan sebab mengapa kesan mereka memihak kepada PPBM. Ini ahli UMNO akar umbi yang bercakap yang mereka tak boleh terima. Saudara Rizal daripada Rahman Bakar and Friends, dia kirim pada saya, dia kata pada yang berjawatan peganglah amanah dan jawab dan tanggungjawab betul-betul. Kami yang amat memerlukan pekerjaan pun takut bermusuhan sama sendiri, berdendam sama sendiri, mengambil pendekatan bertolak ansur, sentiasa memberi ruang dan peluang. Tapi apa yang berlaku? Kami tak ada apa-apa. Yang amat memerlukan, kami memerlukan sokongan, kami memerlukan pembelaan. Dan kami ketinggalan. Ini kenyataan. Saudara Kamarul dari Teluk Intan pula, dia kata, Assalamualaikum Dok. Setiap malam Datuk pergi memang menyengat. Dia puji saya lah. Saya hanya rakyat biasa dan pemerhati tidak rasmi. Tahniah. Dia cakap, tahniah. Pohon Datuk Seri beri nasihat pada Ketua Pemuda UMNO, Ketua Penerangan UMNO yang masih muda tu. Bertindaklah lebih patriotik dan bersemangat seperti zaman Ketua Pemuda dulu. Zaman Datuk Seri Najib, zaman Datuk Seri Zahid Hamidi. Presiden UMNO pula jangan berlapang dada sangat sampai dilihat lemah dan slow. Saya harap UMNO ikut contoh. Dia cakap, setiausaha Datuk Seri Ahmad Maslan. Dan terutama dia kata Ketua Penerangan UMNO Selangor, Saudara Isham Jalil. Contoh lain dia kata seperti Datuk Seri Najib, malahan Dr. Fuad Zakasi dan Tan Sri Syarif Samad. Pencerahan mereka itu dapat memberi impak dan kesedaran kepada rakyat. Jadi pohonlah bertindak memberi nasihat. Sebentar tadi, saya pun menerima juga kiriman daripada Yang Berhormat Menteri Tengku Razali Hamzah. Beliau dah berkali-kali menyatakan bahawa sudah sampai masanya. Dulu pun dia kata tariklah sokongan sebab beliau dapat membaca keadaan apa yang bakal berlaku kepada UMNO. Pada concern dia adalah parti dia, UMNO ni. Jadi dapat membaca bahawa UMNO ini akan dianaktirikan, UMNO ini akan jadi kupang tembaga, UMNO ini tidak akan dipandang oleh pimpinan kerana usaha pembelian ahli-ahli parlimen daripada parti-parti lain sedang berjalan. Sebab itu dia minta sekali lagi, dia kata kemarin, tarik sokongan. Dan hari ini, Yang Berhormat Menteri Tengku Razali Hamzah menyatakan beliau meminta agar anggota Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional segeralah berundur. Menurutnya, kalau telah disahkan bahawa UMNO sudah putus hubungan dan putus kerjasama dengan Bersatu dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Artinya mereka yang mengaku dirinya UMNO dan bersemangat parti UMNO hendaklah segera berhenti dan keluar Kabinet Mahyudin dan bersama dengan anggota parti yang lain tumpukan, ini yang tumpukan masa untuk menguatkan jentera parti untuk menghadapi PRU ke-15 akan datang yang bakal diadakan tak berapa lama lagi. Dan bagi ahli-ahli parlimen, bersedialah dengan berbekalkan semangat setiakawan untuk bersama-sama mengundi dalam Dewan Rakyat menentang kerajaan PN yang tidak lagi mempunyai keabsahan. Ini kenyataan daripada Yang Berhormat Tengku Razali. Dan beliau dah nampak, dia dah lihat bahawa apa yang berlaku sejak 2-3 hari ini dalam kerja beli-membeli, tawar-menawar dan sebagainya. Dan dari awal penubuhan dia tak bersetuju. Dan sehingga saat ini pun beliau tetap tak bersetuju.
Yang nak sangat ni nak bersetuju dengan Tan Sri Anwar Musa lah. Jadi bila dia melihat bahawa unjuran daripada ahli-ahli peringkat akaumbi, dia tak senang. Sebab dia merasakan kalau berlaku pilihan raya, maka parti PBM akan kalah. Kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang. Kalau dia tumbang, bagaimana kedudukan dia? Bagaimana kedudukan diri dia sendiri? Dia juga risau apakah PBM akan meletakkan Jidin sebagai calon. Dan dia memikirkan soal diri dia. Sepatutnya dia mempertahankan UMNO. Kita yang peringkat akar umbi ni dah cukup terluka dengan PBM. Dan hari ini, dia sanggup bersekongkol dengan mereka-mereka yang terdiri daripada kalangan pengkhianat. Mereka yang meninggalkan parti mereka. Mereka ini petualang-petualang yang tidak boleh dilayan dalam politik. Sebab saya katakan, dalam PBM hari ini, pimpinannya, dari segi pimpinan presidennya, mereka berkelagah dengan presiden pengusi asalnya, Dr. Mahathir. Terdiri daripada 6 orang, pecah. Kemudian hadir pula orang macam Azmin Ali. Bawa dengan Zuraida. Bawa dengan Kabudir Jaafar. Beberapa orang lagi. Sama 11 orang daripada Parti Keadilan. Kemudian PBM yang sedia ada didukung oleh ahli-ahli UMNO terdahulu yang melompat, yang menjadi berlacak, meninggalkan parti kita, meninggalkan perjuangan kita demi untuk kepentingan jawatan mereka. Jadi macam mana mereka sebagai ahli UMNO boleh bersekongkol? Dan yang terbaru apabila melompat lagi daripada parti PKR. Sebab saya katakan enough is enough. Tetapi bagi ahli-ahli parlimen kita ni yang duduk sebagai menteri, yang menjadi sebagai pengurusi IC, mungkin kesedapan. Di sini saya mengatakan bahawa mereka meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan parti, kepentingan diri mengatasi perjuangan rakyat. Jadi UMNO takkan reda dengan benda begitu. Mereka bergelumang dengan orang begitu. Saya nak cadangkan pada Tuan Sri Presiden. Tak dapat jumpa juga lagi. Tadi saya pergi. Dapatlah jumpa saya. Tadi saya pergi ke Pejabat UMNO. Saya berjumpa dengan Datuk Syamsul Nasrallah. Iaitu ahli dia pun tak pergi, tak masuk pejabat pun. Dia kata ada meeting pun saya tak pun. Nampak gayanya dia adalah sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional. Saya mengucapkan tahniah pada beliau. Saya Datuk, saya ucap terima kasih dan tahniah pada you. Dia kata kenapa? Kerana you adalah satu-satunya ahli parlimen UMNO yang berada dalam kerajaan. You overrule, you bagi tahu bahawa tenaga nasional memberi peluang, ruang kepada rakyat. Kalau mereka tak mampu bayar, boleh penangguhan selama 6 bulan. This is what UMNO punya perjuangan. Kalau yang tidak dulu tu, tak bayar sebulan, 2 bulan, bergelaplah rumah rakyat. Saya kena ucap, yang baik kita kata baik. Kita jangan kita nak sanggah sebab ini. Itu tapi tak dapat jumpa lagi dengan presiden. Besok saya nak pergi lagi. Saya akan mencari presiden. Saya tidak akan berhenti untuk berjumpa dengan presiden sebab dalam 5 hari lepas saya dapat berjumpa dengan Persius Agong. Telah pun saya lontarkan. Dia kata tu apa yang dia cakap tu ada dalam mesyuarat MT tapi saya tak boleh cakap. Saya tak boleh cerita apa secara buat biji putihnya. Selepas bila Tan Sri Anwar mengatakan bahawa ada surat daripada Presiden UMNO kepada Presiden PBM menyatakan bahawa kita tak ada kerjasama dalam musim pilihan raya akan datang itu, barulah saya faham. Dan kemudian kita akan mengadakan mesyuarat agung UMNO pada 27 dan 28 hari bulan. Tentulah pengumuman ini akan dibuat secara bersemuka, secara betul selang dengan keseluruhan warga UMNO sepenuhnya. Presiden kuarantin tu, Saudara Muazzam. Okeylah, kalau Presiden kuarantin nak buat macam mana? Saya tak akan putus semangat. Pertama, saya nak tuntut dengan Presiden, kalau boleh, orang-orang yang dilihat sebagai lalang. Sebab dia ada menyatakan dulu, dia kata kalau lalang nak tabas. Dilihat sebagai parasit dalam UMNO ini, perlu segera disingkirkan. Enough is enough. UMNO perlu melakukan juniorations atau melakukan satu pembubaran. Jadi kita tak boleh lagi, kita buanglah, kita bersihkan UMNO dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang. Sebab bagi saya, UMNO mesti dilihat bersih. Kerana kita tak larat lagi dah. Orang duk tomah macam-macam. Datuk Seri Presiden memanglah kita tahu jiwa dan sifat dia tu seorang yang pemaaf. Tapi kali ini saya kata ada masanya kita memperlihatkan ketegasan. Saya kena lihat bahawa kerajaan hari ini, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin nanti, Syaful buat live. InsyaAllah saya akan buat live nanti kalau jumpa dengan beliau. Tapi saya dapat buat live sekejap dalam 40 minit dengan Susah Agung. Dan saya melihat sekarang ni dalam kita bercakap soal kerjasama, kita menarik sokongan semua. Saudara lihat apa berlaku. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Taqiyuddin.
tiba-tiba membuat pengumuman lagi ni. Dia kata sebahagian besar ahli parlimen adalah warga emas yang dianggap sebagai berisiko tinggi untuk dijangkiti oleh COVID-19. Jadi kerana itu katanya dia yang bertanggungjawab dalam hak ehwal parlimen, kerana kata dia terdapat 77 orang. Detail ni, 77 ahli parlimen berusia antara 60 hingga 69 tahun. 19 lagi ahli parlimen berusia antara 70 dengan 79 tahun. Siapa 79 tahun ni? 75 tahun kita tahulah, Dr. Mahathir. Yang lain tak ada pun. Sebab dia terdapat juga selama 4 ahli parlimen berusia 80 tahun ke atas. Katanya. Jadi tidak termasuk kerusi parlimen Batu Sapi dan Grid yang kini kosong berikutan kematian. Dia kata persoalannya bagaimana dengan apa? Kerana itulah sebabnya dia kata dia tidak dapat untuk menasihat agung untuk mengadakan persidangan. Soal kita sekarang ni, kamu sebagai mewakili jemaah menteri, mesyuarat jemaah menteri memutuskan menasihati agung bahawa persidangan parlimen tak boleh diadakan sehingga 1 Ogos. Berdasarkan kepada 1 Ogos nanti ada kelangkaan COVID. Kamu ni Tuhan ke? Persoalan kita pada ni Datuk Seri Tauhidin ni, dia Tuhan ke? Dia ke yang mencipta penyakit ni? Apakah penyakit COVID-19 ni remote control? Bolehkah dia mengesahkan bahawa menjelang 1 Ogos nanti COVID dah tak ada? Bolehkah dia mengesahkan 1 Ogos nanti COVID tu lebih lega daripada keadaan sekarang? Jangan main cakap saja, jangan sembang kari. Rakyat bukan bodoh. Rakyat jangan diperbodohkan rakyat dengan alasan kamu yang sebegitu. Jadi tunggu sampai 1 Ogos. Apakah kerana kerajaan yang ada sekarang ni ada berusaha untuk membeli lagi ahli parlimen untuk memperkukuhkan kedudukan Perdana Menteri yang bakal menghadapi usul undi tak percaya di kalangan ahli-ahli parlimen? Apakah kamu merasa takut bahawa kerajaan Perikatan Nasional ni akan runtuh bila berlakunya persidangan parlimen? Jadi bagi saya persoalannya, bagaimana dengan pawagam boleh buka? Sekolah boleh buka? Cikgu-cikgu tak ada ke yang umur 50-60 tahun? Bagaimana dengan pusat-pusat ini yang beli belah boleh buka? Restoran boleh buka? Jadi bagilah alasan yang baik. Awak tu menteri. Jangan bagi alasan daripada menteri yang bakal. Bagi saya kalau berjaminan 1 Ogos nanti bahawa COVID tu, ni apa benda ni? Seorang menteri boleh bercakap begitu. Rakyat Malaysia ni 32 juta ni bukan semuanya tak boleh berfikir hari ini segala-galanya di hujung jari. Kononnya kamu ada sangat dia ni vaksin lah, itulah, inilah, PKP. Sekarang hari ini 5 bulan nanti PKP dah PKBB. Boleh. Kenapa tak boleh? Menteri-menteri ada kelebihan. Ada menteri boleh pergi keluar negara lagi. So jadi janganlah kamu mempermainkan. Yang masalah bagi saya apabila dia buat kenyataan begitu, dia menangguhkan persidangan parlimen lagi untuk beralasan kerana kabinet tidak akan menasihatkan Duli Amal Tuan Agong. Artinya kamu sudah menerhaka. Saya minta warga cinta damai yang berada dalam net saya ini boleh buat laporan polis bahawa mereka sudah menghina Duli Amal Tuan Agong. Agong berlapang dada, Agong kata boleh. Dalam darurat ini boleh adakan persidangan parlimen. Tiba-tiba kamu nak menyanggah. Kamu baru tak boleh. Jadi sebab itu banyak pihak merasakan kenyataan Menteri di Jabatan Menteri Tauhidin ini berhubung persidangan parlimen, ia katanya akan diadakan sehingga 1 Ogos. Jadi untuk sehingga sebelum 1 Ogos ini tak boleh diadakan. Jadi ini boleh disifatkan sebagai menderhaka. Meskipun kabinet telah pun menasihati ke bawah Yang Mulia Tuan Agong. Kerana baginda telah bertitah. Titah baginda perlu disantuni. Kamu bukan mengatasi Agong. Ya, jadi keadaannya kita semua faham. Kita semua faham bahawa jeda tempoh waktu perintah darurat ni akan berakhir 1 Ogos. Semua orang faham. Satu dunia tahu. Tak payah nak sebut lah. Tapi bila Agong bertitah bahawa sepanjang darurat ini kalau anda nak ada persidangan, boleh. Kabinet boleh menasihati, Perdana Menteri boleh menasihatinya bila nak diadakan dan sebagainya. Dan sekarang ni kita nak bertanya lah dia. Masa kamu nak mengundi bajet dulu. Bajet 2020 pada bulan November. Waktu itu kita masih lagi COVID. Masa nak mengundi bajet, tak ada pula nak mengukur umur MP ni, berapa orang masuk dewan. Tak ada pula lagi masa tu.
nak tangguh banyak-banyak kes, tak ada. Tapi sekarang ni tak boleh pula. Masa kamu nak minta bajet diluluskan, kerana ahli-ahli parlimen akur, titah tuanku ahli-ahli parlimen semua akur. Aku kata janganlah mengadakan politik sangat, yang penting pada negara kita, bajet kalau boleh luluskan dan sebagainya. Mereka dengan buah lapang dada meluluskan. Dan mengikut dari segi prosedur ataupun peraturan dewan, ahli-ahli parlimen semua mengundi dengan lapang dada. Tapi kenapa sekarang ini kamu cuba nak menangguhkan lagi? Jadi timbul persoalan, apakah perintah darurat ini yang kamu nasihat kepada Agong ini ada berselindung, ada nawaitu yang lain. Ini keadaannya. Anwar Musa satu hal dengan UMNO. Taqiyuddin kerana jawatan dia sebagai menteri jawatan menteri yang menjaga hak ehwal parlimen ini, maka dia pula cara dia. Jadi akhirnya rakyat dikelirukan. Rakyat cuma nak tahu kalau kamu ada keabsahan. Bukan rakyat kata mestinya kamu jatuh. Belum ada seorang pun rakyat mengatakan Muhyiddin jatuh. Tak ada. Cuma saya mengatakan berkemungkinan insya-Allah kalau ada persidangan parlimen, bila bawa usul tak percaya, besar kemungkinan mengikut daripada perkiraan. Dan sekarang ni kamu dah dapat lagi tambah 2 orang. Dah ada tambahan, okey, kerana daripada ahli UMNO, 2 orang telah mengumumkan tidak menyokong, iaitu Datuk Jazlan dan Datuk Nazir Aziz. Dan hari ini kamu dapat balik sokongan 2 orang lagi. Kononnya daripada parti PKR. Apa kamu takut? Dan kalau mungkin kamu berjaya bawa masuk mungkin 1-2 orang daripada warisan, 1-2 orang lagi daripada PKR lagi, mungkin juga daripada parti PAN, mungkin juga kamu dah dapat mempengaruhi DAP. Ada kalau kenapa mesti disebut sampai 1 Ogos? Bagaimana kalau kamu dah dapat beli ataupun kamu dapat apa ini mempengaruhi 5-6 orang lagi, maka kamu baru nak adakan persidangan parlimen. Dan rakyat akan melihat. Bukan hanya rakyat, dunia melihat apa sistem pentadbiran negara kita ada sekarang begini. Kenapa kamu lakukan begini? Kenapa sampai hati kamu menghancurkan sistem demokrasi negara ini? Sebatah kata daripada Datuk Azlina, timbalan speaker, kenapa kamu sanggup menjadikan parlimen itu dikembirikan ataupun dimandulkan? Kenapa begitu? Kita baru berani bertentang, buka parlimen. Tak semestinya kamu kalah, tak semestinya kerajaan kalah, tak semestinya. Mak Fauzi, nothing good about the current government. Itu memang semua jelas. Ini memang jelas. Sebab itu kita ni saudara orang Perak ni kata, Muhyiddin kena gentleman lah, jangan tak gentleman. Bawa sidang Dewan Rakyat, buka Dewan Rakyat. Tuanku nak bertitah. Sebab itu tuanku kata boleh buat, sebab untuk kali ini, persidangan kali ini tentulah Duli Yang Maha Pertuan Agong akan bertitah. Dan kalau kamu boleh mempengaruhi tuanku, mungkin titah tuanku itu minta supaya ahli parlimen berlapang dada dan sebagainya. Apa kamu risau sangat? Apakah kamu merasakan bahawa tuanku juga tak menyebelahi kamu? Sebab aturan biasanya di penggal yang kedua ini, tuanku akan bertitah, membuka perasmian Dewan Rakyat, kemudian Dewan Negara. Nak takut apa benda? Rakyat nak tahu sebab dalam keadaan COVID ini, kerajaan berterusan berbelanja. Rakyat memerlukan dia ditangani masalah rakyat. Bukan semata-mata soal jawatan. Ini bukan soal Perdana Menteri mungkin jatuh. Rakyat nak supaya suara mereka didengar di Dewan Rakyat. Suara rakyatlah kuasa keramat. Agong dah bertitah, boleh diadakan. Santunilah titah Agong. Jangan kamu menderhaka. Kalau kamu tak nak buat benda begitu, kamu menderhaka. Sebab suara ahli-ahli parlimen, mereka mewakili rakyat. Bagi setengah ahli parlimen yang tidak mewakili rakyat itu, mereka memikirkan soal tembolok mereka. Ini dia saudara Dahli Samsu. Saya tak mau mengatakan bacol lah, tetapi dalam keadaan begini, kenapa kamu takut? Yang rakyat hendak ahli-ahli parlimen, sebab mereka mengundi tiap-tiap wakil rakyat dari kawasan mereka untuk menyuarakan suara mereka. Rakyat nak tahu pertama sekali tentang kedudukan Kepulauan Semenanjung Bekerja. Betul, sekarang ni dah diganti dengan CEO yang baru, tapi belum ada tuntas lagi kenyataannya. Belum ada lagi apakah
jawapan 10,000 one off ni boleh dapat ni, tak ada lagi. Kemudian nak tahu juga tentang kenapa tak boleh diadakan moratorium. Yang ketiga, soal harga barangan di pasaran terus meningkat. Bagaimana perlu dikekang? Wakil-wakil rakyat tentulah akan mempersoalkan kepada menteri. What have you done as a minister, as a prime minister, sebagai menteri kabinet, sebagai perdana menteri? Kamu perlu menangani masalah gaya ini. Tentulah ahli-ahli parlimen. Jadi kamu takut nak berhadapan dengan ahli parlimen yang bakal membawa suara rakyat, yang akan mempersoalkan kenapa negara hari ini dalam keadaan huru-hara. Itu yang rakyat nak, supaya parlimen bersidang. Bukan soal nak buang jawatan saja. Rakyat tak ada fikir pun. Siapa nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Rakyat don't give a damn. Who want to be the Prime Minister, go ahead. Tak ada masalah pada rakyat. Tapi kehidupan rakyat mesti ditangani. Rakyat jangan dibiarkan lapar. Kamu ada 70 orang menteri timbalan menteri. What have you done? Duit rakyat dihabiskan. Itu pasal parlimen mesti bersidang. Yang kamu bertolong-tolong, beranjak. Kenapa? Kerana memikirkan bahawa kamu akan hilang kuasa. Jangan itu, bukan itu subjeknya. Saya berkali-kali mengatakan parlimen adalah dewan tertinggi untuk kerajaan buat keputusan. Di situlah setiap permasalahan rakyat ditangani. Di situlah bicara persoalan rakyat disantuni oleh pimpinan negara dan juga ahli parlimen. Bukan hanya sekadar buat live saja. Tidak. Bukan hanya sekadar menulis dalam artikel ataupun rencana-rencana. Tidak. Parlimen itu tempat yang merupakan terungguh untuk dewan yang paling mulia, yang membawa tentang masalah rakyat. Jadi ahli-ahli parlimen akan bercakap. Kamu sebagai menteri kena dengar, kena tahu bahawa apa masalah rakyat. Dari segi masalah harga barangan. Kenapa harga minyak boleh meningkat melebihi daripada zaman UMNO Barisan Nasional? Dulu kamu singgung Datuk Seri Najib kerana menyusahkan rakyat dengan minyak naik. Sedangkan waktu itu minyak cuma RM1.96. Hari ini sudah RM2.05. Jadi wakil rakyat akan bertanya. Jangan kamu membeli alasan bahawa Dewan Rakyat ini, Dewan Parlimen akan bersidang sehingga 1 Ogos. Begitu lama lagi rakyat nak tunggu. Sampai bila nak bagi rakyat mati? Sebab rakyat nak tahu ni, apa rancangan kamu nak buat? Apa program kamu untuk menangani masalah benda begini? Jadi, saya melihat apa yang dilakukan oleh pimpinan yang ada sekarang ni, mereka menafikan soal hidup rakyat. Yang dipentingkan bagi mereka adalah jawatan mereka. Anwar Musa takut kerana UMNO akan tarik sokongan. Kalau jatuh kerajaan begini, dia tak jadi menteri. Itu satu bab. Takut dia pula mungkin takut. Sedap jadi menteri selama setahun. Apa yang kamu risau? Kalau kamu merasakan kamu cukup keabsahan, cukup bilangan, sebab dalam game of the numbers, jumlah ini apa-apa ni, kalangan ahli parlimen bersama kamu cukup, teruslah. Apa yang kamu takut sangat? Jadi ini keadaannya, Saudara Abidin kata pisang semuanya MP-MP itu keadaan. Dan saya melihat ini, bila istana negara menyatakan kalau hendak adakan persidangan parlimen, maka perlu adanya keputusan daripada Jemaah Menteri. Okey. Jadi apa salahnya? Oh, ini tak kira kata ada alasan perundangan dan ada alasan dari segi sains dan data. Sains dan data apa benda lagi? Apa sains dan datanya yang kamu nak gunakan supaya parlimen tak boleh diadakan persidangan? Ada alasan perundangan, ada alasan dia kata sains dan data. Kita boleh tangguhkan dahulu persidangan parlimen. Kamu tunggu sampai bila? Tunggu 1 Ogos. Boleh kamu garanti macam saya kata tadi? Boleh kamu jamin bahawa COVID-19 ini tidak ada lagi menjelang Ogos? Brother, wake up. What type of minister you are? Jadi Papin Jack kena hantar memorandum dari rakyat. Kalau hidup rakyat dia orang tak santun, dia nak pandang ke soal memorandum rakyat? Sebab itu yang Muhammad Mulya Tengku Razali kata sudah, kita keluarlah. Sebab kerajaan yang ada sekarang ni tak layak untuk disokong. Jadi biarlah UMNO membersihkan diri dia. Siapa saja yang nak berada dalam kerajaan, biarkanlah. Biar. Tan Sri Anwar Musa nak berada dalam kabinet, carry on. Sebab sedap Menteri Wilayah Persekutuan. Gaji pun besar. So, jadi siapa yang nak ada tu, yang tak nak, keluar. Sebab kata yang Muhammad Mulya Tengku Razali, kita santunilah parti kita.
Kita buat kerja, kita jumpa Karumbi, kita kumpulkan kekuatan kita untuk menghadapi pilihan raya. Tak kisahlah pilihan raya itu minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, jeda waktunya lagi 2 tahun. No, kita terus menyantuni ahli-ahli parti kita. Itu kehendak yang orang Teguh Razali. Bukan menyantuni kabinet yang ada sekarang. Setakat setahun, 2 tahun, berapa sen sangatlah kamu boleh kumpul. Tak tahulah, mungkin kalau ada projek-projek lain, saya tak tahu. Pencen je lah yang soalnya pencen pun kalau kamu meletak itu, kata kamu meletakkan kepentingan diri kamu. Kita mahu supaya persidangan Dewan Rakyat dilaksanakan sebab perjuangan rakyat. Jadi kamu takut berhadapan dengan UMNO. Sebab kata takut dia berdasarkan Seksyen 14/1 Ordinan Kuasa Perlu. Memang dinyatakan dengan jelas bahawa sidang parlimen ditiadakan. Ia sangat jelas. Dalam tempoh darurat, peruntukan berhubung memanggil, prorok, membubarkan dalam perlembagaan ini tidak mempunyai kesan. Apabila perkara ini dilaksanakan, kenyataan dibuat Istana Negara itu adalah menjelaskan perkara ini bahawa tidak ada persidangan parlimen. Kamu menyanggah agung. Namun, mana-mana mesyuarat parlimen, sesi parlimen yang hendak dipanggil mestilah berikutan keputusan Jemaah Menteri. Agung berhak memanggil. Kamu jangan ingat kamu lebih besar mengatasi Agung. Agung dah kata boleh panggil. Buatlah. Ini kata ini mesti berikutan keputusan Jemaah Menteri. Sekarang ini Jemaah Menteri menasihati Agung bahawa tidak ada sidang parlimen. Itulah keadaan sekarang ini. Wah, garangnya. Jadi, saya tengok keadaan begini. Saya melihat astagfirullahalazim. Rupanya barulah kita tahu Malaysia ni rupanya ada maharaja baru ke mana? Mungkin kita ni ada maharaja baru. Kita jangan lupa saudara, dalam sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan negara kita ni. Titah yang Tuan Agong tidak boleh diderhakai. Dan sekarang ni kita nak bertanya, siapa paling berkuasa? Siapa paling berkuasa dalam negara kita hari ni? Jadi persoalan sekarang ni, apakah mereka-mereka yang menjadi menteri sekarang ni dah lupa tentang sumpah jawatan? Waktu mengangkat jawatan, setia pada Agung, menjunjung perlembagaan. Sumpah jawatan itu mereka harus mempertahankan dan menjunjung perlembagaan, setia pada Agung. Dan ini mereka ingkar. Kerana itu, warga cinta damai dalam keadaan begini, saya rasa perlulah buat lapor polis lah. Kerana tindakan mereka seolah mempersendakan arahan Agung. Ini keadaannya. Kita tak kisahlah apapun yang kita tuntut sekarang ni. Soal keabsahan soal nombor 2. Kita mahu Agung dah kata boleh sidang parlimen, jalankan sidang parlimen supaya masalah rakyat, keperitan hidup rakyat dapat ditangani, dapat disantuni. Kita mahu supaya kerajaan mendengar. Parlimen adalah tempat terbaik yang akan mendengar oleh kerajaan untuk mendengar suara rakyat, kehidupan rakyat. Kita tak mahu adanya Maharaja Taqiyuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Selamat malam.